إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه وما ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Wahuwa dan iyo lafaz Allah tu. Nah, ia lafzul jalalah atau kalimatul jalalah. Lafaz Allah tu khabar Ismullahil A'zami. Ialah nama bagi Allah yang paling besar sekali. Nah. Paling agung. Orang panggil Ismul A'zam. Nah, nama paling agung sekali Allah. Nah. Kata Ismullahil A'zam, nama bagi Allah yang paling agung tu ialah Allah tu sendiri, indal jumhuri, di sisi jumhur ulama. Tu siapa yang mengatakan jumhur ni? Itu qala al-Baihaqi. Nah, kama qalahu al-Baihaqi fi asma'i was sifati. Nah, kama qala al-Baihaqi, seperti mana barang yang telah berkatalah oleh Imam Baihaqi. Kama qalahul Baihaqi, seperti mana barang yang telah berkatalah akan dia barang oleh al-Baihaqi fi kitabihi al-asma'i was sifati, jilid yang pertama, muka surat 52 57. Itu dah. Jadi jumhur ulama yang kata lafaz Allah ni lah orang panggil lafzul jalalah. Tu kata al-Halimiyu, qala al-Halimiyu, begitu. Qala al-Halimiyu fi makna Allah, pada menyatakan makna Allah tu apa maksud? Innahul ilah, Allah sesungguhnya dialah Tuhan. Innahul ilah, sesungguhnya Tuhan. Itu kita. Innahul ilah makna sungguh-sungguhnya Tuhan. Kata al-Halimiyu lah. Lafaz Allah tu nak makna dia innahul ilah. Itu. Sungguh-sungguhnya Tuhan. Jadi kalimah Allah tu bukan tak ada makna lah. Kerana Allah tu ialah lafzul jalalah. Ismullahil A'zam. Maka sebab tu dalam Quran kata uzkurullah. Uzkur ni maknanya sebut. Uzkur.
Kalau kita kena kata ya Allah, barulah orang panggil ada makna. Itu bukan uzkur. Nah, itu nida dia panggil. Ud'u. Nah, serulah. Serulah ud'ullah, serulah akan Allah, baru ya Allah, gitu. Kalau uzkurullah, ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Nah, hei orang beriman, sebutlah akan Allah. Sebut Allah. Cuma hak jadi bid'ah, qabihah hak dikata oleh ulama bukan sebut Allah. Dia sebut dengan qasid, dengan pendek. Nah, Allah 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 Allah. Tu tak boleh tu. Allah 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 Allah. Tak boleh tu. Nah, dengan ada video tu, Allah Allah Allah. Allah. Tu hak bid'ah qabihah tu. Nah, ada pun kalau kita zikir Allah Allah Allah. Memang tu dah disuruh. Uzkurullah. Sebut olehmu akan Allah. Kalau kata ya Allah, itu bukan uzkur. Itu ud'u. Itu nida dia panggil. Nah, ya Allah. Ada harah nida tu kan? Wahai Allah. Ya Allah. Tu seru. Seru olehmu akan Allah. Ya Allah. Kalau sebut olehmu akan Allah. 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 Yalah dah tu. Tu lagu tu dah. Tu jangan kita kata tak ada makna pula, kerana Allah tu isim yang kena kepada zat. Nah, dia sebut dah gitu kan, ismun li zatin atau alamun. Mana kemarin tu kan, tu alamun ala zati, ismun yadullu ala zati. Mana nama yang menunjuklah yang nama tu di atas zat, yang bersifat dengan segala sifat kekamalan. Macam mana kita boleh kata tak ada makna? Nah, itu orang panggil makna Allah. Sebab tu Allah tu khas pada nama, khas pada makna. Habis itu. Jadi jumhur ulama yang kata bahawasanya lafzul jalalah, kalimah Allah tu orang panggil ismul a'zam. Tapi kata dia wakhtaran Nawawi, dan telah memilihlah oleh Imam Nawawi. Ni ikhtiarat Imam Nawawi antara lain lah. Ya banyak lah. Ikhtiarat Imam Nawawi ni ya banyak. Nah, kalau bab fiqh pun ya ada satu kitab. Ada kat bawah tu, 2 jilid lah. Ikhtiarat Imam Nawawi. Mana pendapat-pendapat yang dia pilih. Yang tidak sama dengan jumhur Syafi'iyah. Ada? Nah, ni macam ni. Hak dia tak serupa dengan jumhur ulama dalam bab Ismul A'zam. Allah Ta'ala tu nama Ismul A'zam, nama yang paling agung, nama yang paling besar Allah Ta'ala tu nama apa? Ni dia pun ikhtiarat dia ni. Sebab dia kata waqtaran Nawawi, dan telah memilihlah oleh Imam Nawawi. Siapa Imam Nawawi? Abu Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi. Itu nama dia sebenarnya. Tu Nawawi tu nisbah pada tempat dia lahir tu, tempat dia duduk tu, Nawa tu. Nah. Tapi oleh kerana masyhur dengan Imam Nawawi, habis buat kita pun buh nama anak Nawawi, Nawi ni. Hak mujud tak letak Patam Lawi ni. Padahal Nawawi tu nama tempat ya. Tapi sebagai tafa'ul dengan ulama. Sebab tu ada juga tu. Di Bani Jawi ni ada satu orang ulama yang besar, bapak kita kuning panggil. Nah, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Muhammad Nawawi, Buh Muhammad Nawawi. Nawawi tu tafa'ul kepada Imam Nawawi ni dah. Sedangkan Imam Nawawi sendiri nama dia Abu Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i. Nah. Tu ulama mutaqaddimi ni, nah. Dia kalau dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi ni dia khilaf dengan Imam Rafi'i. Tu kalau ulama mutaakhiri mazhab Syafi'i, Syekh Ramli dengan Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu dah. Memilih dah oleh Imam Nawawi, wakhtaran Nawawi, dan telah memilihlah oleh Imam Nawawi annahu akan bahawasanya ismallah al-a'zam ni, akan nama Allah yang paling agung ni khabar Al-Hayyul Qayyum. Tu Al-Hayyul Qayyum. Itu Imam Nawawi yang pilih tu. Ya pilih tu. Banyaklah khilaf lah, banyak Imam Ghazali kalau Ismullahil A'zam Dzul Jalali wal Ikram. Nah.
Banyak bagai-bagai pendapat. Tu. Tu kalau Imam Ghazali, Ismullahil A'zam di sisi dia Dzul Jalali wal Ikram. Nah. Tu. Bab tu pak kita ni ada masyhur dengan Sila ya Dzal Jalali wal Ikram. Nah, ada Sila ya Dzal Jalali wal Ikram. Ada tu. Tu. Nah, antara ayat pak hak kia saleh, selendai merah pun ada ya Dzal Jalali wal Ikram. Nah. Salah satu daripada pak ayat adalah ya Dzal Jalali wal Ikram. Ini ambil daripada Imam Ghazali kata Ismullahil A'zam indahu Dzul Jalali wal Ikram. Nah, isim Allah Ta'ala yang paling azam, paling agung sekali di sisi Imam Ghazali ni ialah Dzul Jalali wal Ikram. Nah, Dzul Jalali wal Ikram. Habis. Wa innama takhallafatil ijabatu inda du'a'i bihi min ba'din nasi. Ba'din nas ay ba'dil ulama lah. Litakhallufi syurutil ijabati. Itu dah. Wa innama dan hanya senya takhallafatil ijabatu. Menyalahi pada pihak ataupun menyalahi oleh perkenan. Itu. Takhallafatil ijabatu. Nah, menyalahi oleh perkenan inda doa ketika mana berdoa. Bihi dengan dia Bismil A'zam tadi. Bismillahil A'zam tadi. Dengan nama Allah yang Maha Agung tadi itu. Nah, bapa kalau kita duk guna ya Dzal Jalali wal Ikram, dak ijabah. Bapa kita duk guna ya Hayyu ya Qayyum, tidak ijabah pun. Nah, bapa tu menyalahi oleh perkenan di sisi mendoakan dengan dia dengan Ismullahil Azam min ba'din nas, yang daripada sebahagian daripada ulama ni, litakhallufi kerana bersalah-salahan syurutil ijabati, segala syarat-syarat perkenan ai indahum di sisi ulama. Dah. Tu. Jadi kita kena pergi baca khusus lah, jangan kita pakai ambil bedah gitu. Ya ada syarat-syarat. Kalau Imam Ghazali kata Ismullahil Azam ya Dzal Jalali wal Ikram, Dzul Jalali wal Ikram. Tengok syarat ijabah doa di sisi Imam Ghazali tu apa? Tengok. Nah, ataupun kita kata ya Hayyu ya Qayyum. Nah, Al Hayyul Qayyum. Itu orang panggil Ismullahil Azam di sisi Imam Nawawi. Syarat ijabah doa di sisi Imam Nawawi apa? Tengok. Dia kena tengok situ pula lah. Macam Imam Abu Yazid Al-Bistami, dia kata kan, Ismullahil Azam ni semua nama Allah Ta'ala. Kata kan, mana-mana nama Allah Ta'ala mu seru dengan yakin jiwa mu, itulah orang panggil Ismul Azam. Pula dah apa lagu tu? Tak sama Kerana orang tasawuf ni dia syuhud kasrah fil wahdah. Dia memandang banyak dalam satu. Tauhid fil sifat, tauhid fil af'al, tauhid fil asma. Tengok. Esa pada segala sifat, esa pada segala perbuatan, esa pada segala nama. Jadi dia tak ada kira seru gapo pun di sisi dia semua nama Allah Taala hak terpaling agung belaka. Sebab dia tilik atas hatimu tu syuhud hak mana. Tu. Yakin hak mana kuat sekali. Tu tengok. Jadi di sisi orang tasawuf lagu lain pula. Tu maka tak boleh orang panggil kita nak hukum. Kena orang panggil teliti sungguhlah. Allati yang bermula syarat-syarat ijabah tu a'zamuha, yang terbesar sekali. Yang terbesar maknanya yang disepakati oleh semua ulama, tak ada kira. Tasawuf ke, fiqh ke, usuluddin ke, semua ulama tak ada kira. Sepakat kata hak inilah syarat doa makbul, doa tu diijabah. Yang paling besar sekali syaratnya aklul halal, makan benda halal. Tu makan benda halal. Ni hak payah sikit ni. Kalau kita hak rasanya ni free ngaji free ni payah nak makan benda halal.
ikut orang wi. Nah. Tak wajib usul tu ni. Kalau bayar yuran kan tak ada masuk pula orang ngaji dah. Mahal-mahal ke apa ya tu. Nah. Maknanya kalau kita nak orang panggil doa tu ijabah, pertama syarat yang paling besar sekali kena pastikan makanan yang masuk dalam perut kita. Nah, apa sahaja kita guna pada tubuh pada kita ialah makanan atau sumber-sumber yang halal. Nah. Tu. Karena Nabi SAW sabda, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Bermula tiap-tiap daging. Daging saja, mana makan saja benda haram tak boleh ya. Lepas tu hak lain hak haram tak apa, bukan gitu. Sebut daging tu kerana benda hak paling dekat hak di kita, bukan baju kita, tubuh kita tu lah. Tubuh kita tu hak paling dekat di diri kita. Maka tiap-tiap daging atau tiap-tiap perkara yang tumbuh daripada sumber yang haram. Itu maksud gitu. Tiap-tiap perkara yang tumbuh daripada sumber yang haram. Motor curi, minyak motor curi, duit buat beli handphone curi. Yalah ke saya curi, saya tak beli burger tu Ustaz, saya beli handphone tak masuk lagi, selamat tak masuk dalam perut dok tiap-tiap perkara hak membesar hidup dengan dia dengan perkara haram tu, fannaru aula bihi, maka neraka tu lebih utama dengan dia. Itu dah. Maka sebab itulah syurutul ijabati a'zamu syurutil ijabah aklul halal. Sebesar-besar syarat perkenal doa ni ialah makan benda halal. Gitu dah. Dia kata dalam ni ada topik ni, al ijabatu du'a syurutun wa adabun. Topik ke di angka aklul halal, buat angka situ aklul halal. Al ijabatu du'a syurutun wa adabun. Bermula perkenal doa ni, makbul doa ni, syurutun wa adabun, ada beberapa syarat-syarat dan ada beberapa adab-adab. Memang Tuhan kata ud'uni astajib lakum. Mu minta aku akan perkenal. Ya sungguh. Tuhan tak pelawak dah. Kalau tak dapat tu, tu bukan kerana Tuhan pelawak, kita tu tak ikut syarat, tak kena adab tu. Gitu dah. Balik Tuhan cerak dah dia ayat dah, dia perkenal. La yukhliful mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janji. Pas kita duk minta tak dapat tu, kita balik kita tu tak cukup syarat, tak kena adab. Zakarul muallifu, telah menyebutlah oleh muallif. Muallif sini kena kepada Imam Nawawi dah. Imam Nawawi. Kerana lah ni duk caranya orang panggil ikhtiarat Imam Nawawi. Telah menyebut oleh Imam Nawawi. Dia sebut ni di dalam kitab Riyadhus Shalihin kalau tak silap. A'zamaha. Telah menyebut oleh muallif ni Imam Nawawi, a'zamaha, akan sebesar-besarnya ijabah ad-du'a ni, atau syurutul ijabah ad-du'a ni, wa huwa, dan ia a'zamuha aklul halali, ialah makan benda yang halal. Wa minha, dan setengah daripada syarat lagi disebut oleh Imam Nawawi nya, antada'u Allah. Gitu dah. Bahawa engkau mendoakan akan Allah Ta'ala, wa anta muqinun bil ijabati. Dia nak memang hadis Nabi ni. Nabi kata ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah oleh kalian akan Allah dan kalian yakinlah bahawasanya doa tu diperkenal. Tu. Jadi kalau orang tu doa sambil berdoa tu, Tuhan terima ke tak? Tak ada. Kena yakin. Tapi kena fahamlah doa tu makna minta sesuatu dengan Tuhan. Makna talabul syai' minal adna ilal a'la ala wajhi tadarru' bi niyatil ibadah. Itu doa. Jangan jadi amar pula. Paksa Tuhan, perintah, suruh. Paksa.
Nah, ya Allah, mu kena buat lagu ni ya Allah. Kalau tidak, siaplah mu ya Allah. Ya ya ugut Tuhan pula. Itu ya tak faham tu doa tu. Nah. Nah. Ataupun dia ada ingat kata Tuhan sangat dia sama setara. Nah, iltimas. Nah. Tolong dah Tuhan dah. Amin. Pokalah Tuhan. Amin. Iltimah ni mana? Minta sesuatu daripada orang hak setara. Nah. Setarah. Kalau amar tu talabus syai' minal a'la ilal adna ala wajhi takallufi. Nah. Tu suruh daripada pihak hak lebih tinggi kepada pihak yang rendah di atas wajah memberati. Itu orang panggil amar. Kalau doa ni, minta doa ni dengan makna minta sesuatu daripada pihak rendah pada pihak yang tinggi. Di atas wajah merendahkan diri dengan niat ibadat. So, niat tu dengan niat ibadat, bukan niat Tuhan tak tahu dah. Mana nak minta dengan Tuhan? Kena ayat lah, takut Tuhan tak tahu apa. Kalau tak ayat ke dia, namanya tak tahu. Nah. Tengok. Tu habis. Wa minha, dan setengah daripada adab lagi. Adab berdoa atau syarat-syarat berdoa. Anta taharro, bahawa engkau carikan al-azminata, akan berapa masa-masa, wal amkinata syarifata, dan akan berapa tepat-tepat. Jangan dalam jambe boleh duduk nah. Boleh duduk begok. Nah, boleh duduk terai tu. Ya Allah, Rabbana Allahumma, adik tu. Tepat tak kena. Nah. Dalam jambe. Masa pun tak kena tu. Nah, tengok terai Nah. Mudah berdoa tu adik tu. Kena cari masa molek, tepat molek. Itu. Lagu mana masa molek? Amal azminatu. Amal azminatu, ada pun bermula beberapa masa yang ijabah ni, yang mustajab ni. Kasahari, seperti waktu sahur. Tu seperti waktu sahur. Bangun waktu sahur tu berdoa banyak, nak tahajud tu. Itu. Itu orang panggil waktu ijabah tu. Kerana yanzilu rabbuna. Tak tu ni. Turun Tuhan pada waktu tu. Mana Tuhan turun? Yang ni rahmat Tuhan yang khusus turun ketika tu. Tu ada hadis banyak lah tu. Wa indan nida'i, dan ketika mana diseru. Wa indan nida' ni seru apa ni? Wa indan nida'. Azan kot, nida' kan? Nah. Ketika azan ke? Ketika azan, wa indan nida'i, dan ketika azan, makna an-nida' sini wala kalinya azan lah. Wa sa'ati yaumil jumu'ati, dan satu ketika pada hari Jumaat. Tu tak tahu mana-mana masa. Kata setengahnya di antara dua khutbah. Di antara dua khutbah tu orang panggil saat yang mustajab. Nah. Wa bainal azni wal iqamati, di antara azan dengan iqamah. Nah. Itu pun orang panggil ada waktu mustajab. Kalau tak azan memang tak ada. Awal-awal lagi tak ada azan dah sini. Tak ada waktu ijabah. Jadi di antara lepas azan tu dengan nak qamat tu ada waktu ijabah. Masa tu banyaklah orang panggil kena berdoa. Itu orang panggil beberapa masa. Wa ammal amkinatu, dan ada pun bermula beberapa tempat yang mustajab ni. Ka'arafat. Seperti Arafah, pada Arafah. Wa Muzdalifah, dan Muzdalifah. Nah. Wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah. Tu tempat-tempat orang panggil mustajab doa belaka tu. Wa ba'da ramyil jumratil ula wasaniyati, dan selepas daripada melontar jemrah yang pertama dan kedua. Wa inda liqa'il ka'batil mukarramati, dan ketika mana berjumpa dengan Kaabah yang mulia. Ketika mana kita masuk Masjid Haram, nampak Kaabah, doa selalu. Tu orang panggil tempat mustajab. Ingat dah. Pada Arafah ke, di Muzdalifah ke, kalau kita ada rezeki buat haji, lepas melontar jumrah pertama dan kedua tu, itu orang panggil tempat mustajab berdoa. Itu orang panggil beberapa disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab dia. Habis itu. Kemudian kata muallif rahimahullah, warrahmanir rahimi.
Nah, kita baca atas harakat hikayat lah. Kita nak baca betul tak? War-Rahmanur Rahimu, dan bermula Rahman Rahim ni. Sifatani, ialah dua sifat bagi Allah tadi. Bismillah, dengan berkat zat yang bernama dengan nama Allah. Allah tadi tu zat yang bernama dengan nama Allah tu yang Maha Pemurah, yang Maha Barah, yang Maha Mengasihani. Itu dua sifat tu, sifatani, dua sifat. Dua sifat ni makhuzatani, yang diambil, yang diistiqaq maknanya. Mustaqan, mustaqan. Nah, yang diistiqaqkan, yang diambil maknanya yang diistiqaq, yang dipecahkan kedua-duanya, yang diambilkan kedua-duanya minar rahmati, daripada rahmat. Ini berlaku di atas mazhab mana ni? Mazhab Basrah. Nah, sebab apa? Sebab apa tu sebab ambil daripada masdar. Nak tahu kata daripada mazhab Basrah, istiqaq dia tu ambil daripada masdar. Kalau mazhab Kufah, Ar-Rahman Ar-Rahim makhuzatani minar rahimah. Daripada PN. Jadi ni berlaku di atas mazhab Kufah lah ni. Mazhab Basrah lah ni. Mazhab Basrah. Rahmat bimakna lihsani. Dengan makna ihsan. Apa? Buat baik. Dengan makna ihsan ini buat baik. Ataupun ar-rahmah au iradati lihsani. Itu. Jadi kalau kata ar-rahmah bimakna ihsan, itu dia panggil sifat fi'il. Sifat fi'il ni kembali kepada ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Baru ke? Baru. La ni dah. Sekarang ni. Dah. Kalau kata au iradati lihsani, atau menghendaki berbuat baik, ini dia panggil kembali kepada sifat zat. Tu kena kepada ta'alluq suluhi qadin atau tanjizi qadin bagi sifat iradat tu sendiri. Tu sifat zat. Jadi sifat penentu Allah Ta'ala ada bila? Sedia kala lagi. Bila lagi Allah Ta'ala tentu nak buat baik? Sedia kala lagi Tuhan tentu buat baik. Tak berganjak antara sifat dengan ta'alluq tanjizi tu. Tanjizi qadin tadi tu. Ta'alluq qadin tu. Sifat pun qadin, ta'alluq dia pun qadin. Dah. Jadi iradatil ihsan ni kembali kepada sifat zat. Tu. Yang menjalani kata ar-rahmah bimakna al-ihsan tadi itu ialah kebanyakan daripada jumhur asy'ariyah. Kalau yang menjalani di atas pendapat yang mengatakan ar-rahmah bimakna iradatil ihsani, itu kebanyakan daripada maturidiyah. Begitu dah. Biar kita tahu lalu dah. Senang. Tapi dia kata rahmat ni dengan makna ihsan iradah, la bimaknaha, bukanlah dengan maknanya makna rahmat yang mana? Al-asliyi, yang bahasa asal. Allazi huwa, yang bermula ia maknaha al-asliyu tu. Riqqatun fil qalbi. Lembut hati, pecah hati. Riqqatun fil qalbi, pecah hati, pecah di dalam hati, mana lembut di dalam hati. Tak tadi yang menuntuti ia lembut dalam hati tadi itu at-tafaddula, akan mengerniakan pemberian, wal ihsana, dan akan memperbuat akan kebaikan. Bukan makna tu ke? Tu bukan makna tu. Kerana asal makna rahmat tu riqqatun fil qalbi, lembut hati. Kok mana nak pakai di Tuhan lembut hati? Tuhan ada hati ke? Tak boleh. Kenapa? La bimaknaha al-asliyi, bukan dengan maknanya ar-rahmah yang bahasa asal. Ila pada kata la bimaknaha al-asliyi, listihalati zalika fi haqqihi ta'ala, kerana tentu tidaklah demikian itu, demikian maknanya rahmat yang bahasa asal riqqatun fil qalbi, lembut dalam hati itu, fi haqqihi, pada zatnya, pada haknya, pada zatnya zat Allah Ta'ala. Tak nak kata itu tak boleh. Tu. Mana kaedah dia nya? Mana Lutfi? Kaedah. Ngaji dah lagi tak Kifayatul Awal ni.
Ya sungguh sangat aku suruh baca seumur tiap-tiap malam Kifatul Awal. Ingat aku robok kali. Nah, sebut. Nak tahu? Mana kaedah? Berapa? Tak boleh pakai makna riqatul qalb. Mana kaedah dia tak boleh pakai tu? Lepas tu boleh pakai juga kata rahmat Tuhan tu. Muduk nyanyi lagu negaraku, rahmat Tuhan. Kata ni. Tak boleh kata rahmat Tuhan ke? Ni rahmat Tuhan lah ni. Nah. Mana kaedah ya? Pi. Mana kaedah ya? Be. Be tak apa sungguh ana nak suruh baca kita Kifatul Awal apa? Tak nak. Pi sungguh nak. Acak tu tiap malam dia tanya. Malam ni baca Ustaz deh. Malam ni baca deh. Oh ya ada lepas raya haji ke? Nah, lepas raya haji pergi lewat pula lambat pula boleh baca. Nak hari awal. Lalu pergi balik lajak pula 3-4 hari. Lajak juga. Nah. Mana? Al-qaidatu fi zalika mana? Kaedah pada demikian itu kata rahmat ni boleh kita kata pada Allah Taala. Nah, tapi tak boleh pakai makna awal. Kena pakai makna akhir. Ini kaedah ulama kata, kalau lagi tak tahqiqul maqam ala kifayatil awam, muka surat 2, muka surat 3 tu ada. Pergi cek lah, kita tak sama. Kalau kita muka surat 3. Kullu ma istahala alaihi. Tiap-tiap barang yang tentu tidak di atasnya Allah Ta'ala. Kullu ma istahala alaihi ta'ala bi'tibari mabda'ihi jaza itlaquhu alaihi ta'ala bi'tibari ghayatihi. Ingat tak? Ingat tak, Be? Raja dengar. Ingat tak, Be? Wano. Lagi tak Kifatul Awal ni. Tahqiqul maqam. Untuk surat 3. Nah, sebab tu walaupun tak baca, tunggu tak baca lagi tiap-tiap malam ni, jangan katuk kita. Pilah kena bacanya. Ni, baca kau benih-benih lalak ni. Yazid. IMG. Mana? IMG dia beri Anwar Zain. Lagu Anwar Zain nyanyi lah kata. Tu. Irfan. Benih-benih lalak. Baca ke dia ya, mari sini. Sudah buat kosong. Baca kitab. Boleh mulia kaji. Gitu cara dia. Baru mu ingat masalah. Baiklah. Barulah mengaji kitab lain pun. Ni ada kaedah ni lagi tak tersebut ni. Begitu. Kullu ma istahala alaihi ta'ala bi'tibari mabda'i. Tiap-tiap barang yang tentu tidak di atas Allah Ta'ala dengan iktibar permulaannya, jaza itlaquhu, harus mengitlaqkan alaihi ta'ala, harus mengitlaqkan dia barang tadi tu di atasnya Allah Ta'ala bi'tibari ghayatihi, dengan iktibar hujung dia. Ghayah ni mana hujung? Cuba mau tengok. Awal mana awal? Mabda' riqatun fil qalbi. Riqatun fil qalbi tu boleh tak kata ke Tuhan? Boleh tak? Istihala alaihi ta'ala. Tapi hujung bagi definisi rahmat tu apa? At-tafaddula wal ihsana. Harus tak nak kata ke Tuhan? Harus. Maka kalau gitu boleh tak kita kata tu rahmat Tuhan? Boleh. Apa? Walaupun mabda'nya mustahil, tapi ghayahnya harus. Tu orang panggil apa? Min itlaqis sabab wa iradatil musabbab. Itu dipanggil gitu. Iktibar. Orang panggil iktibar di sini bukan iktibar sabab, tapi iktibar musabbab. Sabab bagi orang panggil boleh buat baik, mengurniakan nikmat. Berbuat baik tu ke apa? Pecah hati, lembut hati. Itu orang panggil sabab. Jadi pecah hati tu dipanggil sabab. At-tafaddula wal ihsana tu dipanggil musabbab. Faham tak? Riqatun fil qalbi tu dipanggil sabab. Sebab. Faham tak? Sebab. Sebab bagimu boleh buat baik itu apa? Pecah hati. Lembutlah hatimu tu. Itu orang panggil sebab. Jadi berbuat baik tu dipanggil apa? Panggil apa? Musabbab. Tu. Jadi kata rahmat Tuhan ni, rahmat Tuhan ni orang panggil min itlaqis sabab. Sebutnya rahmat. Itlaq sabab, tapi wa iradatil musabbab.
Tapi nak dengan makna ghayah dia apa? Al-ihsan wat tafaddulah. Baik tak? Tu. Boleh tak, Bi? Cak duduk dobik saja kan, tanya awak pula. Habis itu. Itu kaedah tu. Ingat baik tu, kaedah tu. Kalau masuk bab bismillah ni kak, kalau rahman rahim pasti tu biar tu. Nah, kitab gapo pun mesti ada tu bi. Tak silap kita Kharidah Bahiyah pun ada dulu. Ingat tak? Kharidah Bahiyah dulu. Ada. Tak abang tak ada. Awak-awak ada. Abang tak ada. Ni pun tak ada. Nah, dia tengah-tengah dah. Orang hok dah awal lah dok laka dah. Nah, batu luk ping abang kena duduk sampai bila-bila. Baru dah awal-akhir semua. Farrahmanur rahimu, maka bermula Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah, pada zat Allah Ta'ala, bimakna, dengan makna apa? Al-muhsinu. Muhsin lah. Moga ambil makna ghayah dia ke? Ihsan. Ahsana yuhsinu ihsanan fahuwa muhsinun. Tu. Al-muhsinu, yang berbuat baik. Yang berbuat baik itu makna muhsin. Au muridil ihsani, atau yang menghendaki berbuat baik. Kembali macam tadi lah tu. Al-muhsini itu kembali kepada sifat fi'il, kena pada takluk tanjizi hadis bagi sifat kudrat jumhur ulama Asy'ariyah. Kalau au muridil ihsani, menghendaki berbuat baik, maknanya sifat zat, kembali kepada sifat irada, atau takluk tanjizi qadai bagi sifat irada. Ini jumhur ulama Maturidiyah. Lakinil awwalu, akan tetapi yang pertama. Mana yang pertama? Yakni Ar-Rahman, itu mana yang pertama. Lakinil awalu, akan tetapi sungguh pun kata pada hak Allah Ta'ala Rahman Rahim itu muhsin muridil ihsan. Tapi ada beza sikit lah. Nah, beza mana? Sebab dia kira orang panggil huruf tu. Nah, lakinil awalu, akan tetapi yang pertama ini Ar-Rahman bimaknal muhsini bijalailin ni'ami, dengan makna yang berbuat baik, ya dengan yang besar-besar nikmat. Ni orang panggil cakap keling terbalik habis licin dek sini. Orang panggil apa? Idhafah sifat kepada mausuf bijalail ni'ami ni. Tu mana mausufnya an-ni'am, jalail tu orang panggil sifat tu, idhafah sifat kepada mausuf. Ya cakap tu cakap orang panggil keling mamak belik dia bang, tu ni. Tu. Roti canai makan. Gitu tu ni. Anaknya makan roti canai tu ni. Roti canai makan. Ya belik ke cakap gitu tu. Nah, mamak ni cakap gitu ni. Roti canai makan satu. Nah, roti canai makan. Makan roti canai, bukan roti canai makan, roti canai makan guano. Nah, dia tu makan ni dah. Dia panggil apa? Idhafah sifat kepada mausul. Tapi itu bukan idhafah sifat pada mausul lah. Nah. Itu idhafah masdar kepada apa? Fa'il tu. Nah. Ini idhafah sifat pada mausul. Ini nak tafsir. Bijalail ni'ami, dengan yang besar-besar nikmat-nikmat. An-ni'amil jalilati, iaitu nikmat-nikmat yang besar-besar. Itu makna kecak itu. Al-muhsini bijalail ni'ami, al-muhsini an-ni'amil jalilah. Mana gitu. Yang berbuat baik dengan nikmat-nikmat yang besar-besar. Deh. Tu. Habis itu. Wasani, dan yang keduanya, yakni Ar-Rahim. Ar-Rahim tu bimaknal muhsini bidaqaiqin ni'ami. Sama juga. Dapat sifat pada maksud. Ai bin ni'amid daqiqati, dengan nikmat-nikmat yang halus-halus. Nah. Nikmat yang seni-seni. Hak kita biasa dengar, jalailun ni'am ni ialah kena kepada nikmat hak kasar-kasar nampak dengan mata kepala. Kullu ma yatasawwaru, kullu ma yasihu an yura. Kullu ma yasihu an yura
an yasma, an yura bil aini wal yusma bil udhuni, gitu. Ada setengah bagi definisi gitu. Tiap-tiap nikmat yang sah untuk didengar, sah untuk dilihat. Mana hak kasar-kasar, hak nampak dengan mata kepala. Seperti kaya, nak sehat tu, badai ikutlah. Nah, pangkat, darjat, ia belaka tu. Tu waktu kalau hak nikmat halal-halal pula, tiap-tiap hak tak nampak dengan mata kepala. Nah, tiap-tiap hak tak nampak dengan mata kepala mana? Taufik, hidayah. Nah. Itu hak biasa kita dengar gitu, ke? Nah. Dah hak tu lah hak jumhurnya. Tapi kalau dalam kitab tafsir Bahrul Muhit, dalam kitab tafsir Bahrul Muhit, ia terbalik. Jalailun ni'am tu, ya, nikmat hak besar-besar, dia kata kullu ma yutasawwaru husulu jinsihi min qibalil ibad ka ni'matil iman wal hidayah. Nikmat hak besar-besar ni tiap-tiap barang yang digambarkan hasil, hasil jenis dia tu daripada pihak hamba, seumpama nikmat iman, hidayah, taufik, Islam. Tu gitu. Tu nikmat besar ya tu. Nah, patu dakak ikut ni'am tu, kullu ma yutasawwaru husulu jinsihi min qibalil ibad ka husuli ala syai'in min mata'id dunya. Itu balik jadi. Ialah tiap-tiap yang dapat digambarkan, dapat jenis dia tu daripada pihak hamba, seperti hasil di atas sesuatu daripada harta benda dunia. Itu balik jadi. Itu dia panggil nikmat ad-daqiqah. Nikmat hak kecil-kecil. Ai hakirah. Ini dia kata daqaiqun ni'am ni dengan makna an-ni'amud daqiqah ai al-hakirah, yang hina. Itu maksud. Tapi pendapat ni kurang lah sikit. Kurang tepat lah. Sebab apa? Sebab Ar-Rahman Ar-Rahim ni kalau kita bahas dari segi nama pula, dia nak Ar-Rahman khas pada nama, am pada makna. Hak ni hak jadi haram ni. Haram terus panggil mai pun tak boleh. Dia tak bukan haram. Dia tak boleh tasmiyah tu. Nah, saya meletakkan anak saya nama Rahman. Tu tak boleh. Nah, kena letak Abdur Rahman. Sebab Rahman tu hanya Allah Ta'ala saja. Kita ni hanya Abdur Rahman. Ada pun orang tu nama Abdur Rahman, kita kata Meh, ayah Meh tu, Baba Meh ni, tuan guru Haji Meh. Tak apa tu, bukan nak makna Rahman. Nah, orang panggil rumuh di kalangan orang Melayu. Nah, dengan rekah dia cakap gitu, tak ada apa. Nah, jangan harap terus lah, kapi terus, tak ada apa-apa, senyap situ. Siapa lalu deh, jangan main deh. Siapa begitu? Aduh. Kemudian Ar-Rahim itu khas pada makna, am pada nama. Pada namanya kita disuruh Ar-Rahimu yarhamukumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ada. Hadis musasabi awaliyah sebenarnya. Tetapi khas pada makna. Maknanya apa? Ketentuan untuk orang mukmin di dunia dan akhirat esok pun sama juga, ketentuan untuk orang mukmin juga. Tu khas pada orang mukmin, nikmat ibadat, nikmat iman, Islam, hidayah, taufik di dunia. Patut akhirat esok syurga berapa untuk orang mukmin saja. Tu rahim tu hai akhirat esok. Rahman dak dah. Rahman ni di dunianya. Sebab tu orang Arab ada ya Rahman ya Rahman ad-dunya wa ya Rahim al-akhirah. Yalah tu. Hei Tuhan yang borah di dunia, kasih belah di hari akhirat. Dah. Habis itu. Kenapa tu? Kenapa kau orang panggil Ar-Rahman bimakna Al-Muhsin bijalailin ni'am, Ar-Rahim bimakna Al-Muhsini bidaqaiqin ni'am? Li'anna ziyadatal mabna. Ni pun kaedah kat ni. Li'anna ziyadatal mabna, kerana bahawasanya bermula pertambahan binaan lafa. Bertambah binaan lafa, yakni huruf tu bertambah. Ar-Rahman berapa? Alif lam ra ha alif pula ada tu. Betul tak? Alif lam alif lam al la ar ra dua tu. Jadi 4 dah.
Ha. Lima. Ar-Rahman. Mim. Ne. Alif. Nun. Lapan huruf Ar-Rahman. Ada pun Ar-Rahim 7 ya. Mana? Alif la. Ra. Nah. Ha. Ya. Mim. Ar-Rahim 7. Jadi li'anna ziyadatal mabna, karena bahawasanya bermula bertambah bina apa, yakni huruf tu lebih, tadullu menunjuklah ya ala ziyadatil makna, di atas bertambahnya makna. Tapi ghaliban ay ala sabilil ghalibi lah. Ghaliban ay ala sabilil ghalibi. Orang panggil kaedah ni kaedah aghlabiyah. Kebanyakannya bukan semua gitu. Bertambah orang panggil huruf mesti bertambah makna. Nah, tambah sikit huruf makna tambah lalu, ada gitulah. Ada orang panggil kebanyakannya gitu. Dah. Habis itu wa innama jumi'a wallahu a'lam. Di situ dulu. Punah setengah ni. Sikitlah. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wassalisu ay wal amru salis, dan perkara yang ketiga muradun, yang perkara yang engkau ingin. Muradun makna amrun, murad makna perkara yang munak, perkara yang diingin tadi tu. Perkara yang munak tu ta'lamu. Mana ni? Munak, muradun, perkara yang diingin olehmu, wala ta'lamu yakinan. Situ deh. Dah padahal tidak engkau ketahui yakinan secara betul-betul yakin, kejak putus sungguh. Annalaka bahawasanya manfaat bagi engkau fihi. Annalaka bahawasanya manfaat bagi engkau fihi ay fil amril murad, pada perkara yang munak tadi tu. Tu solahan, kebaikan ke, au fasadan atau kerosakan. Tengok. Ada perkara tu, perkara pertama tu memang cerak mu yakin dah kebinasaan. Mana kupu bid'ah maksiat, cerak-cerak ada hak tu tak boleh nak serah pada Allah Taala. Lama nak pergi berzina, macam mana ni kita ni nak pergi berzina? Serahlah pada Allah Taala. Abah mung dah tu ni. Ataupun perkara hak cerak-cerak ada mu yakin kata baik. Mana? Semaya, puasa, amal-amal khairat yang lain. Hak tu tak payah tafwid ya. Mama cerak dah yakin baik. Ada pohon ni mu tak tahu baik ke buruk. Tu makna gitu nak cerita sini. Bila mu tak tahu, wazalika, dan demikian itu ay al-muradus salis, kemahuan keinginanmu yang ketiga ni. Seumpama apa? Nahwun nawafili wal mubahati. Ialah seumpama wazalika ay wabayanu zalika. Begitu apa? Dan bermula kenyataan demikian itu al-muradus salis, keinginan yang ketiga ni. Nahwu ialah seumpama an-nawafil, hak sunat-sunat, wal mubahati, dan perkara hak haruh-haruh. Jadi banyaklah perkara hak haruh-haruh, perkara hak sunat-sunat. Kita tak tahu molek ke tak, bagus ke tak. Molek tak ustaz? Kalau saya nak kuliah dah lah ni, Lutfi tanya lagu tu. Sudah. Hufi dah 2 tahun. Macam mana ni? Contoh. Contoh. Hak tu tak boleh tu. Perkara-perkara hak kita orang panggil perkara hak sunat, hak haruh, fahaza maudi'ut tafwidi. Maka inilah mana al-muradus salis, keinginan yang tiga. Mana perkara hak mu tak yakin pada perkara tersebut tu baik ke buruk. Pada perkara lagu nilah tempatnya untuk mu serah kepada Allah Taala. Serah pada Allah Taala urusanmu. Falaisa laka, maka tidak adalah bagi engkau anturidaha, bahawa engkau kehendakkan akan dia, akan segala hak sunat-sunat dan yang haruh-haruh tadi, qata'an ay jazman, secara putus. Tak ada. Bal bil istisna'i, bahkan dengan letak istisna. Bal ay ballaka anturidaha, gitu. Ballaka anturidaha, bahkan sabik bagi engkau anturidaha, bahawa engkau kehendakkan akan perkara-perkara yang sunat-sunat dan yang haruh-haruh tu, bil istithna'i, dengan letakkan istisna. Tu
melainkan diizinkan oleh Allah. Nah, wa syartil khairi was salah. Itu. Ataupun dengan syarat kebaikan dan kemolekan lah, keelokan. Kena letak, kena kait lagu tu. Nak semaya tahajud tak malam ni? InsyaAllah. Kena letak gitu. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Nah, kalau ada kebaikan insya-Allah. Tak nak muzakarah kita ni Ustaz Khidil boleh tak? Ni harus ni. Nah, kita apa ni? Kita bukan tauhid fiqh tasawuf ke? Nah, hak sunat-sunat tu. Orang panggil bukan fardu ain tu. Kita pun insya-Allah. Nah, kalau ada kebaikan insya-Allah bolehlah. Gitu. Sebab apa? Kerjaan ni kita tak tahu. Baik betul ke? Buruk ke? Lagu mana tak tahu. Tu. Tepat lagu tu baru diserah pada Allah Ta'ala. Fa'in qayyadta, maka jika engkau kaitkan iradataka akan kemahuan engkau tu, akan keinginan engkau, bil istisna'i dengan istisna. InsyaAllah. Gitu contoh. Itu istisna. Dengan istisna. Fahuwa, maka iyalah ay ma qayyadtahu bil iradati tadi tu. Tafwidun, ialah serah pada Allah Ta'ala. Tu serah pada Allah Ta'ala. Wa in aradta, dan jika menghendakilah oleh engkau dunal istisna'i, tanpa ada istisna, tanpa ada insya-Allah, jika diizinkan oleh Allah Ta'ala. Nah, jika ada kebaikan, fahuwa, maka engkau tu tama'un mazmumun manhiyun anhu. Mu tu hija'ah tu orang panggil tamak. Mu tu tamak yang dicela, manhiyun yang ditegahkan anhu, an zalika tama'i tadi, daripada demikian itu tamak. Tu. Ada? Baik, mari ngajar ni hari Jumaat ni. Beres? Selalu dah beres. Nak beres? Beres. Kalau orang hak tafwid ni tidak gitu. Mari ngajar hari Jumaat ni. InsyaAllah. Kalau ada kebaikan, kalau diizinkan oleh Allah Ta'ala, InsyaAllah boleh. Tu lagu tu. Kata beres. Tak ada hak. Kau bagi. Tomok tiba-tiba gigi naik motor puk nerak atas jalan raya, tak siapa. Tu dia. Maka sebab tu jangan gitu. Nah, insya-Allah kalau ada kebaikan, kalau diizinkan oleh Tuhan, tu. Fa maudi'ut tafwi, maka bermula tempat penyerahan kerjaanmu pada Allah Ta'ala tu izan ketika itu. Ketika mana? Hina iz arafta at-tafsil al-mazkur. Gitu. Izan ay hina iz arafta at-tafsil al-mazkur. Ketika itu, ketika mana mengenallah oleh engkau akan huraian yang tersebut tadi. Kullu muradin fihi al-khataru, tiap-tiap kemahuan yang ada padanya, yang sabit padanya pada kemahuan tu, al-khataru, kebimbangan. Tu. Wahwa, dan bermula ia al-khataru, kebimbangan tu. Allah tastaiq. Macam mana tu? Allah tastaiqana salahaka fihi, bahawa tidak teryakinilah engkau akan kebaikan engkau tu padanya, pada murad tadi. Fihi ay fil muradil ladzi aradtahu. Mu tak rasa yakin. Tadi ngajar ni hari Sabtu ni. Siapa kedok ni? Takut bocor tayar lah, takut. Tu tengok. Kuliah subuh ni deh. Beres Ustaz. Kau awal pagi. Nak bangun pagi. Beres. Naik. Tidur. Maaf Ustaz tak pergi. Tidur sudah lewat. Ni setengah bangun. Tu. Maka KJL lagu tu memang khatir tu. Ada khatar. Ada apa? Kebimbangan. Mu tak yakin kata baik ke tak baik, jadi ke tak jadi, ada keburukan ke kebaikan. Maka KJL lagu tu lah tepatnya untuk musrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pun dah wajib je yang gitu. Jadi semaya Zuhur. Jika ada kebaikan, saya semaya. Berat mula gitu. Lepas tu kalau tak ada kebaikan pun tak semaya. InsyaAllah. Kalau Tuhan izin aku semaya. Aku tak semaya. Gitu lah. Mana boleh tahu. Tu bukan maudhi' tafwid dak. Ataupun tempat haram kau lagi sangat. Macam mana ni kita nak pergi zina ni? Serah pada Allah. InsyaAllah ada kebaikan je. Hai, gila. Orang tu cerak dah. Orang panggil kejahatan. Baik tak? Maka inilah tepatnya untuk tafwid. Wa amma makna tafwidi.
Faqad qala ba'du syuyukhina wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin. Wa sallallahu alhamdulillah.